Hadirin yang dirahmati sekalian, sambutan Hari Kemerdekaan bukan hanya sekadar untuk menyelami hiasan warna-warni, alunan tarian, pukulan gendang ataupun ibarat jalur gemilang sahaja. Sebaliknya, ia lebih kepada menerapkan rasa kesyukuran dan keinsafan agar ia dapat memberi kesan yang mendalam di sanubari rakyat Malaysia atas kemajuan yang telah dinikmati selama ini. Generasi pasca kemerdekaan terutamanya harus sentiasa merujuk kepada sejarah kemerdekaan negara dalam usaha untuk memaju dan membangunkan negara. Janganlah kita mudah lupa dengan jasa-jasa dan pengorbanan para pejuang-pejuang kemerdekaan apabila kehidupan kita kini dilempahi dengan nikmat kesenangan dan kemewahan. Pejuang-pejuang kemerdekaan negara telah banyak berkorban, harta benda dan nyawa, bersatu padu menentang penjajah, dan kemudiannya bersetuju pula menubuhkan sebuah negara berbilang kaum untuk bersama-sama dengan aman dan sejahtera. Ingatlah, dalam kegairahan kita mengejar kemajuan pada hari ini, jangan pula kita mengganggu-gugat keamanan dan keharmonian masyarakat yang telah diasaskan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan negara pada satu ketika dulu. Dengan kata lain, kita tidak harus bertindak keluar daripada garisan semata-mata kerana gairah ingin memburu kemajuan baru yang kononnya cuba mencari kelainan dengan matlamat menafikan kejayaan dan keamanan yang sedia ada. Jangan sekali-kali kita rela memperjudikan diri semata-mata kerana terlalu memikirkan perubahan dan pembaharuan yang dihajati itu akan membawa kebaikan yang lebih baik berbanding dengan apa yang ada yang dinikmati ketika ini. Janganlah kita terikut-ikut rentak dan tarian pihak-pihak yang cuba menggugat keamanan negara dalam usaha untuk mengejar sesuatu yang belum pasti diperoleh. Jangan nanti ibarat kata orang tua yang dikejar tak dapat, yang dikendong hilang berciciran. Dia terlalu yakin dengan senario baru dan harapan yang mampu membawa perubahan. Kelak nanti ayam yang ditambat disapa helang, padi yang ada di tapak tangan kubuh lalang. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada, dengan apa yang kita nak nikmati sekarang. Hadirin yang dirahmati sekalian, pada kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan kepada setiap rakyat supaya mempamerkan kematangan diri selari dengan usia kemerdekaan negara yang sudah pun menjangkau lebih 5 dekad ini. Dalam apa jua perlakuan dan tindakan susulan kita dalam menuju masa depan, kita haruslah berpijak kepada kewajaran. Janganlah kita bertindak mengikut emosi. Rentetan sejarah negara sejak berdekad dulu harus dijadikan pedoman di dalam menentukan hal tuju negara. Setiap kita perlu ada rasa tanggungjawab kerana imej kecemaran negara banyak bergantung kepada kemampuan kita sekalian di dalam melakar sesuatu yang positif tanpa bermain dengan isu-isu ataupun sentimen yang pesimis dan kabur pula matlamatnya. Sebaliknya, marilah kita memperkokohkan asas yang telah dibina selama ini dengan mengambil kira sumbangan serta peranan menyeluruh setiap peringkat masyarakat. Dalam arti kata lain, setiap kelemahan yang ketara haruslah diperbaiki dan yang kurang diatasi. Toleransi dan persepahaman kaum harus sentiasa diutamakan supaya ia tidak menjadi batu penghalang kepada kemajuan fasa kedua negara selepas kita berjaya melewati 5 dekad pertama dengan amat cemerlang. Prestasi negara akan dilihat secara lebih dekat dan penuh minat oleh dunia selepas Malaysia mencapai kegemilangan yang luar biasa pada tempoh 50 tahun pertama dahulu.
Oleh itu, dalam usaha meneruskan perjuangan bagi 50 tahun yang mendatang, janganlah prestasi pencapaian negara yang membanggakan selama ini menghudung secara tiba-tiba antara diri kita sendiri akibat kerapuhan jati diri dan perpecahan antara sesama kita. Ayolah saudara-saudara sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita menyumbang semaksimal yang mungkin bagi mengekalkan prestasi terbilang, sekaligus mempertahankan imej, identiti dan maruah negara di mata dunia. Janganlah dicadarkan kedamaian ini dengan sikap yang suka mementingkan diri sendiri, sehingga kita lupa yang menjadi mangsanya kelak adalah anak bangsa kita sendiri. Hadirin yang dihormati sekalian, inilah intipati kepada dasar baru, gagasan baru yang sedang diperkenalkan oleh negara, iaitu gagasan Satu Malaysia. Ia mengajak kita semua, masyarakat berbilang kaum di negara Malaysia yang merdeka ini, kembalilah bersatu sebagai yang telah pernah ditunjukkan oleh generasi terdahulu semasa negara mencapai kemerdekaan. Marilah kita bersama-sama sehati dan sejiwa terus berjuang membela dan mempertahankan tanah air yang tercinta ini dengan slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Marilah kita lakukan semangat ini bersama-sama demi melonjakkan prestasi dan kegemilangan negara. Perkara ini penting kerana kedua-dua pimpinan dan masyarakat memainkan peranan penting dalam menerapkan imej penyatuan yang lebih ketara bagi keseluruhan rakyat di negara ini. Ketika kerajaan memberikan tumpuan yang lebih besar kepada pembelaan rakyat, masyarakat keseluruhannya pula harus bersikap terus dan ikhlas dalam merealisasikan impian ini dengan bersikap positif terhadap program-program yang boleh mewujudkan keharmonian bangsa. Ingatlah bahawa tanpa pemufakatan antara masyarakat, sudah tentu impian kita untuk menjayakan sesuatu aktiviti baik yang beransur projek maupun program-program kerohanian dan kenegaraan tidak akan tercapai. Oleh yang demikian, semangat persaudaraan di antara kita haruslah ditingkatkan pada masa yang sama. Kita hendaklah menghindari apa jua tidak tanduk yang boleh mencetuskan perbalahan. Sebagai contoh, sengketa agama dan kaum haruslah dihindari dan perlembagaan negara harus dihormati. Perkara remeh-temeh yang boleh mengheret kepada pertikaian perlulah kita jauhi. Hanya dengan semangat toleransi yang tinggi di antara masyarakat inilah yang akan membolehkan negara bersaing dan disanjung tinggi oleh semua pihak, baik di dalam dan di luar negara. Hadirin yang dihormati sekalian, akhir kata, marilah kita bersama-sama bertekad untuk terus menyemarakkan semangat juang bagi memastikan negara Malaysia yang kita cintai ini terus maju dan rakyatnya hidup dalam keadaan sejahtera, rukun dan damai. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang mengambil bahagian dalam sambutan pada pagi ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada pagi ini amat saya hargai. Semoga segala sumbangan yang murni kita akan diberkati oleh Allah SWT. Kepada seluruh tetamu dan hadirin sekalian, saya akhiri dengan salam kemerdekaan dan salam Satu Malaysia. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sekianlah sembah patik pada pagi ulang tahun kemerdekaan yang ke-53 ini. Sembah patik mohon diampun.